Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu أبو لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peruntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni, malam 26 Ramadan. Allah masih izinkan kita lagi untuk terus bersiaran dalam siri munajat umat. Alhamdulillah, dan tausiah, tazkirah insya-Allah berkenaan tentang hal-hal berbangkit. Kita bersandarkan kepada perbahasan hakikat kehidupan dengan usul ataupun asas perbahasan dengan kaedah soft. Kita menghuraikan topik-topik perbincangan kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian, insya-Allah boleh bantu sebarkan di TT dan di MB, insya-Allah. Kita telah pun bersiaran pada malam ni untuk meneruskan amalan yang telah Allah izinkan untuk kita beramal pada setiap malam, dan termasuklah pada malam-malam yang penting ini, 10 malam akhir di bulan yang penuh barakah Ramadan al-Mubarak. Syukur Allah izinkan kita, Allah beri peluang, Allah ciptakan peluang. Maka daripada peluang itulah kita berpeluang untuk melakukan amalan yang telah Allah ciptakan. Allah ciptakan amalan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi kita kena letakkan fahaman yang jelas, yang benar dan tepat. Segala amalan yang kita lakukan itu mestilah kita ada asas imanan wahtisaban. Keyakinan yang sepenuh hati tanpa berbelah bagi bahawasanya adanya amalan ini bukannya atas kehendak kita, adanya amalan yang kita lakukan ini adalah kerana adanya sifat Allah. Allah mengadakan amalan untuk kita.
Lalu kita beramal dengan rasa Allah yang Maha Ada, dengan sifat kekuasaannya, dengan rasa kehambaan, dengan rasa penuh pengharapan bahawasanya amalan yang Allah adakan untuk kita ini, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang terbaik dan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Baik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, alhamdulillah, insya-Allah kita teruskan munajat umat kita pada malam ini. Sampai itu bantu lagi sebar-sebarkan, insya-Allah kita teruskan dengan amalan yang insya-Allah padanya ada fadilat, ini dengan mengamalkan di qiraati suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat, dan kita sambung dengan suratul Baqarah 285, 286, dan pada hujungnya ada doa khusus tawassul bi qiraati suratul Fatihah. Kita beramal dengan tawassul al-Fatihah fi kulli hajat, bagi setiap hajat di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini satu peluang yang mesti kita kena rebut, satu perkara yang mesti tidak boleh kita abaikan, bahawasanya kita ini adalah hamba-Nya yang sentiasa berharap, meminta agar Allah SWT mengabulkan segala hajat kita. InsyaAllah jemaah sekalian. Baik, insyaAllah kita mulakan. Sampai itu bantu sebarkan jemaah sekalian. Tag sahabat kita, sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita, jemaah kita, insyaAllah. Dan kita dapat beramal bersama-sama, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة
نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا semua jemaah yang ada pada malam ya Allah kabulkanlah segala hajat kami ya Allah segala urusan dunia akhirat permudahkanlah ya Allah segala urusan ya Allah mudahkanlah kabulkanlah segala hajat kami ya Allah ya Hayy نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada umat Islam seluruh dunia Allah في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمن يا Allah bebaskanlah Masjid Al-Aqsa lahirlah ya Allah masih akhir zaman ya Rabb perlahanlah ya Allah negara masih akhir zaman ya Allah berbalak bencana malapetaka banjir besar maru berpanjangan ya Allah نسألك أن يا الله يا رحمن يا حكيم يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم InsyaAllah jemaah sekalian kita sambung dengan Bikirat Suratul Kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah yang berhormat Ta'ala, syukur Allah izinkan kita untuk beramal dengan Suratul Kahfi 1-10. Mudah-mudahan ini menjadi pendinding untuk akhir zaman sebagai kata Nabi mafhum hadis yang membaca atau yang menghafal 1-10 ataupun 110 hingga 111 10 akhir Al-Kahfi, maka Allah hindarkan daripada fitnah di akhir zaman, ini fitnah Dajjal. Ini satu persiapan yang sekalian yang kita lakukan, Allah gerakkan untuk kita buat persiapan, terutama dalam hati kita berhadapan dengan permasalahan kehidupan. Hati ini sekalian mestilah dibina dengan kekuatan, sistem keyakinan, pertahanan yang bersandarkan kepada ketauhidan. Yang mana masalah ini adalah hidup kita bermasalah, berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan perkara yang boleh menggugat keyakinan. Itulah kehidupan. Kehidupan yang mana padanya Allah jadikan ujian untuk menguji siapa yang terbaik, ayyukum ahsanu amala. Apa yang diuji itulah dua. Itulah bisyarri wal khair, keburukan dan kebaikan. Sebagai cobaan fitnah.
Jadi bila kita mantapkan keyakinan, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan sistem dalaman kita dengan bersendirikan kepada perbahasan tauhid. Itu yang mesti kita luruskan. Dan kita kena asah setiap hari, kerana musuh Islam itu, ini iblis, syaitan tak pernah berhenti. Apatah lagi bila habisnya Ramadan ini, maka kembalilah mendapat permission untuk iblis dan kuncu-kuncunya menjalankan kerja-kerja untuk meniupkan alladhi yuwaswisu fi sudurina. Jadi daripada sekarang lah kita kena persiapkan. Kita kena persiapkan kekuatan ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah jemaah sekalian, alhamdulillah di 10 akhir ini boleh diisikan dengan tafakur, merenung tanda-tanda kebesaran Allah, menghidupkan dengan dikiratis Quran, dan kita bermuzakarah dengan majlis ilmu ni. Dan kita telah pun bertawasul dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah. Qiyamul Lail, membangunkan malam dengan solat sunat, solat tahajud terutamanya, insya-Allah. Kalau tak tu boleh, kalau tak tu kena niat solat. Boleh. Untuk Ramadan ni dia ada kelebihan ya. Ada kata apa? Specialnya Ramadan sajalah. Memang tak tidur pun tak apa. Untuk Ramadan. Jadi itu ada kelebihan. Boleh stay terus, insya-Allah. Sebab itulah yang nak kita dambakan. Sebab tu kalau kita mana yang mengambil fadilat sampai imam habis solat berjemaah isyak, ba'diyah buat, jangan tak buat ba'diyah, lebih baik. Ba'diyah 2 rakaat yang kita lakukan itu lebih besar ganjarannya daripada tarawih yang kita lakukan. Tarawih yang dilakukan tanpa ada witir itu satu kerugian. Jadi kalau boleh buat boleh buat witir bersama dengan imam, dapatlah pahala qiyam sepanjang malam. Pahala. Pada lagi dapat juga pahala sepanjang malam dan bangun juga sepanjang malam. Alhamdulillah, syukur. Syukur, alhamdulillah. Baik jemaah yang muliakan Ta'ala, alhamdulillah, insya-Allah teruskan dalam kita berharap, teruskan kita bergantung harap kepada Allah SWT, dengan kita benar-benar Ramadan kali ini kita nak memahami tentang bagaimana nak merasai akan tanda-tanda kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bukan satu perkara yang mudah, kerana apabila kita mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, apa yang terkesan yang paling utama dalam hidup kita ini adalah kita tak akan nampak lagi kehebatan dunia. Kita akan nampak lagi, orang kata apa, dunia yang menjadikan banyak hal-hal yang melalaikan kita, terutama akan terhijab kita pada melihat kebesaran Allah. Contoh, harta. Dia sebut harta, sifat yang kita sebut pada harta kaya. Kadang-kadang kaya yang kita sebut tu memang senang dia meluncur laju keluar pada bibir kita. Tapi kita terhijab kadang-kadang sebut kaya, kita terlepas pandang. Walaupun pada adatnya, lumrahnya, dalam kamu dewan pun mendefinisikan kaya itu dikait dengan harta. Namun pada hakikat perbahasan kaya itu adalah dengan sifat dia. Al-Ghani, Maha Kaya Allah. Kadang-kadang kat situ kita dah terhijab. Terhijab kita dengan sifat-sifat. Sebagai contoh lagi, cinta, sayang. Terhijab dengan diri kita. Kita ingat sayang tu kita. Ingat sayang tu dengan belayan. Ingat sayang tu dengan perhatian yang kita berikan. Dan macam-macam tip yang kita keluarkan. Yang lebih parah bagi tip sambil-sambil mempergunakan nama Nabi. Sebut nama Nabi. Walhal dia nak backup diri dia. Keluarlah tip-tip yang macam-macam. Isteri baru seorang, anak pun tak ramai, contoh kan. Bagi tip macam lah dia tu. Allah kadang-kadang kita dengar. Walaupun kita nampak, iyalah Allah uji dia dengan kebahagiaan, elok berdua berjalan seiring sejalan, seindah bunga di taman. Walhal sifat sayang itu bukan sifat dari dia. Sayang itu bukan manusia, bukan dari manusia. Kita hanya menterjemahkan saja. Kita hanya memantulkan saja. Pantulan saja. Kita bukan memiliki sifat sayang. Sayang tidak dimiliki oleh makhluk. Sayang itu datang daripada yang empunyanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sebab tu ada ketikanya rumah tangga bergolak. Awalnya sayang, awalnya suka, lalu sekali pertengahan penuh dengan duka. Lalu sekali tak selesai duka, sudah pergi ada kecewa.
ataupun struggle nak mempertahankan yang dia suka. Maka macam-macam benda kena buat untuk menzahirkan cinta. Walhal itu bukan cinta, rupanya suka saja. Kenapa? Sebab kalau tak ada perbuatan itu, maka tak rasa cinta. Kalau dulu bermula makan, bersuap, tiba-tiba dah tak suap, mula kita rasa macam dah tak cinta. Rupanya dia suka-suka saja. Sebab dia terikat dengan perbuatan. Dulu mungkin awal-awal jalan mungkin berpegang tangan. Tiba-tiba dah hujung-hujung ke hujung-hujung ataupun keadaan berlalu, tangan pun dah tak pegang. Apa pun dah tak pegang, jalan masing-masing melenggang. Udah kata dah tak sayang. Maka ini keadaannya tertipu. Sepatutnya benda ini dia nampak dengan jelas. Malah kalau dia nak lakukan, bukan maksud tak melakukan, macam tadi kita buat tazkirah Ramadan. Orang yang Allah berikan bahagia dalam hati, dia akan membahagiakan orang sekeliling dia. Dan orang sekeliling akan bahagia dengan dia. Imahnya mulakan Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia punya hati yang bahagia. Hati yang bahagia, dia akan membahagiakan. Hati yang tiada kebahagiaan, minta dibahagiakan. Orang yang tak ada kasih sayang, dia akan menagih kasih sayang. Dia jadi penagih. Sebab tu nak tengok dia ni sayang ke tidak. Kadang-kadang Allah uji dia. Allah uji dia dengan anak. Allah uji dengan sakit. Allah uji. Malah ujian dah bermula dengan tak ada masalah tu ujian dah. Tapi dia sayang, dia melihat sayang tu dengan diri dia. Tutup Allah uji kahwin lagi. Lagi mengelupur kawan. Lagilah marah jadi ni. Hilang kasih sayang. Lah, ingatkan sayang. Rupanya tak ada. Ingatkan sayang. Rupanya tak ada. Kadang-kadang bila dah, itulah dia. Bermaksud terhijab. Kan? Terhijab. Hati-hati. Jangan sampai terhijab. Bismillah. Memang dia nampak sipi je. Kadang-kadang begini. Ada orang salah faham, dia ingat bila dah letakkan Allah, maka dia tak naklah bermesra, tak nak bermanja, tak nak semua tak nak. Semua tak nak. Dia ingat macam itu. Walhal salah. Orang yang mendapat ma'rifatullah, mendapat cinta Allah, apa yang dia buat? Dia akan menyayangi, dia akan mencintai, dia akan buatkan yang terbaik. Sebab apa? Sebab bila sebut ma'rifatullah, mengenal Allah, yang dilihat hamba Allah. Bila yang dilihat hamba Allah, contoh, kita ada seorang kawan, ataupun mak kita lah, mak kita. Apa sahaja yang berkenaan dengan mak kita, kita akan jagalah. Sebab mak kita. Barang mak kita jaga, kereta rumah mak kita jaga, kawan mak kita, malah antara amalan yang dilakukan, kalau mak ayah sudah meninggal, hubungkan balik silaturahim dengan kawan-kawan mak ayah. Sebab tu kita tahu kawan siapa, mak kita kawan dengan siapa, ayah kita kawan. Kita jadikan bina hubungan tu balik. Betul? Kita jaga. Begitu juga kalau kita faham tentang Allah. Bukan maksud saya ni tumpu pada Allah, tak ada makhluk pun tak apa. Suami terbiar, anak terbiar. Salah. Kalau suami pula, saya cinta Allah. Isteri tak ke mana, cakap dengan isteri tegak dia. Langsung tak ada kasih sayang. Semakin pudar. Nampak macam beragama. Akhirnya huru-hara. Salah. Bila sebut kahwin lagi, udah sengsara. Kahwin lagi ni, itu spark tau. Tak semua orang boleh dapat benda tu. Jangan ingat diri yang saya boleh. Try lah tengok. Tahu langit tinggi rendah. Nah, istilah jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dia ni terbaca komen Milin Zahra. Menceritakan amalan ni satu perkara yang bersalahan dengan konsep amal kerana Allah. Menceritakan keistimewaan, bukan saja Al-Qadar. Kadang-kadang keistimewaan berlaku kat dia. Dia pergi umrah, pergi Mekah. Kan dia dapat keistimewaan. Kita ni satu perangai kalau kita tak benar-benar bertauhid ni, kita akan nampak kita ni ada kemuliaan. Walau kemuliaan itu malam itu. Kita ni contoh takkan melekat. Mulia ni takkan melekat pada hina. Jadi si hina ni buat apa nak mengaku atau dapat kemuliaan sedangkan dia tetap hina sebagai contoh. Apa dia dapat kalau dia bercerita? Masa dia rasa dia mulia. Yang patut kita buatlah memuliakan. Memuliakan.
ikram. Itu yang paling penting, memuliakan hamba-hambanya. Itu dia rasa ada kita ada satu benda kadang ini ana khairu minhu ni, kena hati-hati. Kadang kita rasa ada lebih. Okay, kita rasa dapat kelebihan, kita rasa kita lebih. Kita ada ini yang berlaku. Terutama malam yang penuh dengan kelebihan, tiba-tiba kita dapat, kita nak bagi tahu, aku ada kelebihan sebab dapat. Sebab dia nak bagi tahu dia tu ada kelebihan. Walhanya lebih yang mulia tu Allah. Sebab tu Ramadan Karim, Allahu Akram. Itu maksudnya. Doa sebagaimana Nabi ajar. Apa doa? Doa yang Nabi ajar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa. Dia ni, orang yang meremehkan, dia tak kisah dia pakai sunnah ke, atau pakai apa ke, konsep meremehkan orang tak boleh. Sombong. Apatah lagi meremehkan pakaian yang membawa kepada perbincangan tabaruk. Lagilah tak boleh. Bukan kata meremehkan pakaian yang ada perbahasan pada sunnah. Ini pakai baju biasa saja. Kita pakai baju kemar. Sibuk kawan pakai baju t-shirt. Kita remehkan. Apa pakai t-shirt? Tengok aku. Smart. Barulah orang nampak biar apa-apa saya bergaya. Dah meremehkan orang. Dah meremehkan orang. Ini yang berlaku. Tak boleh. Apa pun keadaan tidak boleh meremehkan. Tak boleh. Jadi sebenarnya hanya mengulakan Allah SWT. Satu, berbalik pada tadi. Semua yang Allah beri, semua yang diadakan akan ditanya. Semua latus alun yawma izin alinan. Rezeki itu, kurniaan Allah, semua akan ditanya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kerana bukan apa? Sebab bukan kita punya. Kalau kita punya, tak adalah tanggungjawab atas tu kita punya. Tapi sebab kita dititipkan, diberikan, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Nampak? Tapi betul lah tu, Om Milin. Nak cerita ni pasal ni, yang mana dapat tu, apa-apa kelebihan, malam lebih ke apa ke. Nampak? Jadi, kita tidak akan nampak kat situ. Sebab bila kalau kita tidak nampak kelebihan pada diri, apa saja kelebihan yang datang kat kita, kita tak akan cerita. Sebab kita memang tak ada kelebihan apa-apa. Yang lebih tu malam itu. Bukan kita. Kalau kita bertemu, Allah temukan pun malam itu dengan Al-Qadar, maka yang lebih malam itu. Bukan kita. Kita menumpang. Kadang-kadang orang rasa dia lebih. Ini takut. Lebih pada keadaan. Lebih pada tak apa Milin. Pesan guru mana saya cerita ni. Itu saya cerita. Dah. Jadi maksudnya bila sebut tentang kelebihan, maka lebih ni macam iblis. Dia rasa dia lebih usia. Macam jadi sebagai contoh ada satu perbualan saya tadi. Dia tanya anak, macam mana tanya isteri? Tanya isteri satu bab, tanya anak berapa. Lepas tu dia menang saya lah ya. Kenapa? Seorang isteri, anak 12. Nampak? Kadang sesama perempuan pun sama dengan borak. Anak berapa? Menang saya lah. Nampak rasa macam boleh beranak ramai tu, rasa macam ada kelebihan. Dia tak tahu nak mikurnya jawab dengan Allah tahu. Jangan pernah ada rasa kelebihan. Lebih umur ada kelebihan. Lebih anak ada kelebihan. Lebih sikit ada kelebihan. Janganlah. Kita tak pernah ada kelebihan apa-apa pun. Sila hari bulan, kelebihan itu akan membawa kepada banyak pertanggungjawaban. Kita tidak merasa lebih. Walaupun kita lebih usia. Jangan merasa lebih. Walaupun lebih rupa. Jangan merasa lebih. Kalau lebih anak. Jangan merasa lebih. Dan Allah bagi semua lebih ni, hati-hati. Sebab tu Fir'aun mengaku Tuhan. Sebab dia rasa dia lebih. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah ada rasa lebih. Lala sekali dah boleh berlebih. Jangan. Kadang-kadang kita, yalah, macam contoh, kita lebih usia, cakap dengan orang muda, budak sikit, mula. Awak ni tak matang lagi.
ilmu tak banyak lagi, ilmu tak masak lagi. Kadang-kadang kita rasa kita lebih. Allah lebihkan lebih sebab nak rasa kita lebih. Walhal boleh jadi sebaliknya. Sebab tu kita hanya nampak sepatutnya kita melihat sifat ada je. Dia masuk kaunuhu muridan, sifat maknawiyah itu kan. Dia tengok sifat nafsiyah pun saja dah khatam. Sifat wujud saja. Wujud wujud Imam Ahmad bin Hanbal mensyarahkan mewujud yang ada. Ada pada Allah. Pada kita diadakan. Maka bila ada anak ramai, Allah adakan anak, bukan ada sendiri. Allah adakan atau lebih, bukan masuk kita ni ada kelebihan. Allah lebihkan usia, bukan kita ada kelebihan. Allah adakan. Bila Allah adakan, ditanya yang ada tu. Sebab tu jangan. Sebab tu Nabi kata yang sebaik-baik manusia tu umurnya bertambah, amalannya bertambah seiring. Kadang-kadang kita ni lebih je. Lebih usia tapi amalan tak lebih. Lebih anak tapi amalan tak lebih. Lebih harta, amalan tak lebih. Oh, parah. Cukup takut nak mengaku lebih. Takut kita bimbang. Kita tak banyak taat. Lebih tu akan ditanya. Aku bagi lebih. Suami kamu tumpu kamu je. Apa kamu rasa? Rasa disayangi. Rasa macam tak fokus lain. Saya jadi dia rasa disayangi. Mentanglah. Kadang-kadang tu isteri seorang pun perangai payah nak berubah. Tahu isteri seorang. Itu pun sebab apa? Sebab rasa lebih. Lebih perhatian. Suami tak cari lain. Suami tak tumpu lain. Lebih perhatian. Hati-hati. Yang lebih-lebihnya hati-hati. Yang kurang sebab tak rasa lebih. Rasanya kurang pula sebab dia tak rasa lebih. Bila tak rasa lebih, maka dia rasa macam kekurangan. Bila kekurangan tu sebab dia tak rasa dia ada lebih. Dia tak rasa lebih. InsyaAllah An-Nur Al-Fat 28. Jom masuklah tauhid. Kita mengaji. Apa maksud aturan Allah tu? Kudrah iradah. Mengaji. InsyaAllah. Boleh rujuk nanti dalam perbahasan. Nanti akan terjawab tentang rezeki dia. Sebab dia perbincangan tu besar sebenarnya. Dia bukannya jawapan-jawapan yang boleh diberi tepat on the spot macam tu. Cuma saya nak bagi tahu semua yang diberi itu adalah pemberian. Diadakan, ditanya. Barang ada, barang tanya. Barang tak ada, tak tanya. Itu je. Umur lebih, tanya lebih. Umur kurang, tanya kurang. Umur kita lebih, tanya lebih. Anak kita lebih, tanya lebih. Kelebihannya pada yang berjaya menukarkannya lebih jadi taat. Itu kelebihan. Tapi kita tak tahu. Nak tahu kita ni ada kelebihan tidak, kita tak rasa lebih. Kita tak akan compare. Anak berapa? Oh, menang saya lagi. Walaupun cara gurau kita diam lah. Kadang-kadang Allah bagi TKO juga. Umur apa? Muda lagi Ustaz ni. Muda lagi. Tiba kita cakap isteri lebih daripada dia. Terdiam terus. Kadang-kadang Allah bagi lebih. Tanggungjawab kita pula. Bukan nak bagi tu lebih. Tapi janganlah lebih. Janganlah lebih. Sebab mungkin Allah lebihkan orang lain. Jangan. Kita rasa macam lebih sikit je. Tapi patut yang kita renungkan. Nak direnung, di muhasabah. Lebih ni dah taat ke? Kita takut jadi pembaziran. Nikmat yang tidak membawa pada ketaatan. Tengok kita dah lebih masa ni. Apa ni? Dah lebih masa ni. Tapi Alhamdulillah lah masa yang Allah bagi ni kita gunakan untuk muzakarah. Kita untuk buat perbincangan. Ingatkan diri saya. Kita nak menyampaikan apa yang kita sedar. Bukan nak menyedarkan orang. Wallahi jemaah sekalian. Bukan tugas saya nak menyedarkan. Bukan nak menyedarkan. Tapi sampai apa yang kita sedar. Alhamdulillah. Tak pernah rasa lebih. Betul lah tu. Tak pernah rasa lebih. Tetapi nampak kelebihan. Nampak yang lebih tu. Bila nampak lebih, kita lihat dengan sifat Allah. Memberi. Sifat kita ni memberi. Memberi masa. Memberi kasih sayang. Memberi perhatian.
Kerana Allah amanahkan, Allah beri kita. Allah beri kita. Maka kita kena salurkan pada ketaatan. Sebab tu bisyari wala khair fitnah. Keburukan dan kebaikan itu cobaan. Keburukan pada tak kekurangan. Kebaikan kita nampak pada kelebihan. Walhal dulu itu ada cobaan. Untuk Allah menguji kita. Adakah kita berbalik kepada Allah atau tidak? Wa ilaina turja'un. Wallahu a'lam jemaah sekalian, itu saja perbahasan perkongsian pada malam 26 Ramadan ni. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak memberikan pencerahan agar kita terus berjalan atas jalan yang berpaksikan kepada siddiq benar. InsyaAllah. Wallahu alam. Mampu maaf bila saya ada kekurangan. Rasa itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sidang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita semua. Allah berikan kekuatan pada hati kita untuk merasakan kelebihan yang Allah berikan. Itu hanya milik Allah. Nak rasa lebih itu pada Allah. Mulia itu pada Allah. InsyaAllah Allah bantu kita. Allah bantu apabila kita bersungguh-sungguh nak dibantu. Allah akan bantu. Dan Quran pun Allah kata, barang siapa yang nak bersungguh-sungguh mengharapkan bantuan ini, maka Allah akan bantu insya-Allah. Wallahu alam. Aku qali hadza wa sallallahu azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asy. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.